Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Al-Amin bin Muhammad Lazim dari Kumpulan 7 bersama rakan-rakan daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor akan membentangkan hasil kajian bertajuk Sistem Pendidikan Sekolah Rendah di Jerman. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pendidikan antara dua negara iaitu di Jerman dan Malaysia. Ini adalah kandungan yang saya akan bentang sebentar lagi. Kerangka sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan sekolah rendah di Jerman terdiri daripada beberapa peringkat di mana pada peringkat pertama ialah peringkat pendidikan rendah. Peringkat ini bermula seawal umur 6 tahun bersamaan dengan darjah 1 sehingga 9 tahun bersamaan dengan darjah 4. Berbeza di negara Malaysia di mana sekolah rendahnya bermula seawal umur 7 tahun bersamaan dengan darjah 1. Peringkat seterusnya ialah peringkat pendidikan menengah awal bermula seawal umur 10 tahun bersamaan dengan darjah 5 sehingga umur 15 tahun bersamaan dengan darjah 10. Pada peringkat ini, murid sudah mula memilih aliran yang mereka mahukan di mana ada 3 pilihan yang ditawarkan iaitu Hauptschule, Realschule dan Gymnasium. Setelah memilih aliran pada umur 15 tahun, murid akan melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah lanjut. Murid yang berumur 16 tahun sehingga 17 tahun perlu melalui pendidikan menengah lanjut. Namun terdapat beberapa negeri yang bermula seawal 16 tahun sehingga 18 tahun dan bagi pelajar yang berjaya mendapatkan sijil Abitur boleh melanjutkan pelajaran ke universiti maupun institusi yang setaraf. Okey, kedua, struktur pentadbiran negara. Sistem pendidikan di Jerman dikendalikan oleh kerajaan persekutuan dan negeri-negeri. Struktur pentadbiran pendidikan melibatkan beberapa pihak. Peranan utama yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan ialah bertanggungjawab terhadap isu-isu pendidikan secara umum. Seterusnya, negeri-negeri di Jerman memiliki kuasa penuh terhadap sistem pendidikan mereka sendiri, seperti menguruskan kurikulum dan peperiksaan. Terdapat juga pihak berkuasa yang membantu melaksanakan dasar pendidikan negeri iaitu pihak berkuasa pendidikan daerah, Regizum Presidium, manakala pihak berkuasa terlibat dalam pengurusan sekolah rendah. Manakala pihak berkuasa yang terlibat dalam pengurusan sekolah dan menyediakan infrastruktur pendidikan pada peringkat tempatan ialah pihak berkuasa tempatan pendidikan dan daerah itu sendiri. Akhir sekali pihak sekolah memiliki hak pemerintahan dalam mengendalikan operasi harian mereka tanpa campur tangan kuasa luar. Syaratnya adalah guru besar dan juga guru masing-masing memainkan peranan mereka dengan baik dalam melaksanakan kurikulum. Okey, kita pergi kepada ketiga, kurikulum pendidikan di sekolah rendah Jerman. Maksud kurikulum adalah segala rancangan pelajaran sama ada akademik dan co-kurikulum yang dikenali oleh sesebuah organisasi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin iaitu currere yang berarti berlari atau berjalan. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-19 dan mengalami pengembangan makna seiring waktu. Pada awalnya kurikulum digunakan dalam konteks pendidikan untuk merujuk pada daftar mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau pengurusan tinggi. Kurikulum di Jerman dikawal oleh menteri-menteri pendidikan di negara tersebut. Mereka ini menentukan kurikulum pendidikan di sekolah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Mereka menggunakan 3 cara untuk menentukan kurikulum pendidikan. Yang pertama, jadual. Tujuan jadual ini adalah untuk menentukan jumlah jam pengajian yang patut dilakukan oleh murid dalam setiap minggu, mata pelajaran diajar serta tahap atau grade dan jenis sekolah yang bersesuaian. Yang kedua, panduan kurikulum. Panduan kurikulum adalah arahan dan panduan mengenai isu dan tujuan kurikulum. Ia melibatkan sesuatu seperti strategi pengajaran, penilaian dan juga sasaran pembelajaran yang patut dicapai. Yang ketiga, pemberian autoriti. Menteri Pendidikan berhak untuk menetapkan atau menerima sesuatu yang akan digunakan di sekolah. Contohnya buku teks, Menteri Pendidikan berhak untuk menyetujui buku teks yang digunakan ataupun tidak. Bukan saja itu, ia juga melibatkan proses penulisan, peninjauan dan mewujudkan buku teks yang bersesuaian dengan subjek kurikulum yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya,
Struktur pembelajaran dan rancangan kurikulum pendidikan di Jerman ini dapat dijelaskan atau dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, objektif umum kurikulum. Objektif umum kurikulum ini telah ditetapkan oleh peraturan sekolah dan akan memberikan tujuan yang lebih terperinci dalam pelaksanaannya. Yang kedua, silibus dan rancangan pelajaran. Sama ada silibus pengajaran maupun rancangan pelajaran, ia ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Negara. Yang ketiga, buku teks. Buku teks yang digunakan pula adalah buku yang telah mendapat persetujuan daripada Kementerian Pendidikan Negara. Guru juga boleh menggunakan buku yang telah didaftarkan kesahihannya oleh pihak atasan. Okey, yang keempat, metod pengajaran. Metod yang digunakan dalam sistem pengajaran di Jerman ini adalah tidak bersifat teacher center, tetapi bersifat student center. Ini adalah satu kaedah open instruction, iaitu pendekatan pembelajaran di mana murid belajar atas inisiatif sendiri atau belajar atas kemampuan sendiri. Okey, yang keempat, fakta menarik tentang sistem pendidikan sekolah rendah di Jerman. Sistem pendidikan sekolah rendah di Jerman mempunyai beberapa fakta menarik, antaranya pendidikan wajib yang biasanya bermula seawal usia 6 tahun. Selepas menamatkan sekolah rendah, pelajar diarahkan untuk memilih antara 3 jenis sekolah menengah berbeza mengikut kebolehan dan minat mereka untuk meneruskan pengajian. Jenis-jenis sekolah tersebut ialah Hauptschule, lebih menumpukan kepada kemahiran praktikal, Realschule, lebih umum, dan Gymnasium, lebih akademik. Selain itu, wujud kelebihan variasi bahasa dalam sistem pendidikan di Jerman kerana ia memainkan peranan penting dalam kurikulum sekolah rendah di Jerman. Biasanya pelajar mula mempelajari bahasa Inggeris pada usia muda dan kemudian bahasa lain seperti Perancis, Sepanyol atau Latin boleh ditambah pada peringkat yang lebih tinggi. Jerman terkenal dengan sistem pendidikan dual mode di mana adanya menggabungkan pendidikan akademik di sekolah dengan latihan praktikal di tempat kerja. Pelajar di peringkat menengah sering mengikuti latihan vocational sambil terus bersekolah. Okey, seterusnya, sekolah-sekolah di Jerman seringkali mempunyai taman atau kawasan hijau yang digunakan untuk aktiviti di luar bilik darjah dan projek alam sekitar. Ini bertujuan untuk mendidik pelajar mengenai kelestarian dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Sistem penilaian sekolah di Jerman juga unik kerana beberapa buah sekolah di sana membuat penilaian tanpa menetapkan nombor. Sebaliknya, mereka memberikan penerangan dan maklum balas terperinci mengenai kemajuan pelajar. Demikianlah beberapa fakta menarik tentang sistem pendidikan di sekolah rendah di Jerman. Sistem ini mencerminkan pendekatan yang berbeza dan menumpukan kepada pembangunan kemahiran praktikal dan akademik pelajar itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada rumusan. Yang pertama, kelebihan sistem pendidikan di negara Jerman berbanding di Malaysia. Yang pertama, dalam sistem pendidikan sekolah rendah di Malaysia, kebaikan mungkin termasuk pelbagai program kebudayaan dan multibahasa yang mencerminkan kepelbagaian etnik. Program kebudayaan ini contohnya seperti pertandingan dikir barat silat untuk kebudayaan Melayu, kaum India pula menyambut Deepavali dan untuk kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina. Program multibahasa ini seperti program untuk memartabatkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Antara bahasa utama lain yang dipelajari juga di Malaysia iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dalam masa yang sama, bahasa Cina dan India juga ada diajar di sekolah vernacular. Ini semua dilakukan untuk meraihkan semua kepelbagaian kaum dan bangsa di Malaysia dan menguatkan perpaduan antara semua rakyat Malaysia. Yang kedua, di samping itu, pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan nilai-nilai keimanan dan moral juga menjadi kelebihan. Di Malaysia, subjek yang menitik beratkan nilai-nilai keimanan dan moral ini merupakan subjek pendidikan Islam yang mengajar tentang konsep panduan kehidupan manusia yang sempurna. Nilai-nilai keimanan ini seperti mengenal Tuhan, mengenal hukum hakam, ibadat, mengenal pahala dan dosa dan sebagainya. Nilai moral ini pula adalah mengajar tentang membezakan perkara baik dan buruk. Oleh itu, apabila pelajar didedahkan dengan perkara tersebut, mereka akan menerapkan nilai murni dalam kehidupan dan menjauhi perkara jenayah dan salah. Sementara itu, di Jerman, kebaikan dapat dilihat dalam penekanan pada pendidikan teknikal vocational yang kuat, memberikan pelajar peluang untuk memilih jalur karier yang sesuai. Oleh itu, pelajar
boleh memilih karier mereka dengan lebih awal, iaitu seawal umur 10 tahun berbanding di Malaysia yang 16 tahun baru boleh pilih jalur karier. Selain itu, sistem pemilihan yang adil dapat memberikan ruang dan sokongan untuk memahami, menghargai dan menghormati perbezaan dalam budaya, kepercayaan dan latar belakang lain berkaitan bakat dan minat pelajar. Ini bermaksud rakyat Jerman diberikan kebebasan memilih karier lebih awal. Hal ini bagus kerana mereka boleh belajar sesuatu yang mereka minat sahaja tanpa dipaksa untuk belajar sesuatu yang mereka tidak minat. Kesimpulannya, kedua-dua negara mempunyai kelebihan tersendiri dan memberikan peluang perkembangan pelajar dalam konteks budaya dan sosial masing-masing. Okey, untuk rumusan berkaitan kekurangan sistem pendidikan di negara Jerman berbanding Malaysia. Yang pertama, di Malaysia, sistem pendidikan sekolah rendah menghadapi kelemahan seperti perbezaan kualiti pendidikan di antara kawasan bandar dan luar bandar. Di kawasan bandar, guru yang disediakan mencukupi, manakala di luar bandar, guru yang disediakan tak mencukupi sehingga ada guru yang perlu mengajar 4 ke 5 subjek ini sekaligus, menjadikan guru tersebut terpaksa mengajar subjek yang bukan kepakarannya. Ini menjadikan kurangnya kualiti pendidikan di luar bandar. Yang kedua, selain itu, kekurangan infrastruktur di beberapa tempat mungkin memberi impak negatif. Infrastruktur ini seperti ruang kelas yang selesa, jalan raya ke sekolah yang elok, tandas, bilik guru, makmal sains dan air bersih. Ini memberi impak negatif kepada pelajar di tempat tertentu yang terkesan dengan kekurangan infrastruktur tersebut. Yang ketiga, manakala di Jerman terdapat kelemahan dalam sistem pemilihan awal mahasiswa ke dalam jalur akademik atau bukan akademik. Ini boleh menjadi kontroversi dan mungkin mengurangkan peluang perkembangan individu. Apabila ini berlaku, murid yang sepatutnya mendapat tempat yang baik tidak mendapat ruang disebabkan kelemahan ini. Ini sangat serius kerana ia menjejaskan masa depan seseorang murid itu. Namun, perlu diingat bahawa setiap sistem pendidikan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti budaya, ekonomi dan pendidikan. Okey, ini saja daripada saya. Segala salah silap mohon dimaafkan. Okey, sekian, terima kasih.